بلساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما وارزقنا فهما نوينا التعلم والتعليم التذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه لله سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi, Timbalan Pengerusi oleh Jabatan Kuasa, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita panjatkan kesyukuran kita pada Allah. Allah masih hidupkan kita lagi. Ada yang umur 40-an, ada yang umur 50-an, ada yang umur 60-an. Allah masih panjangkan umur kita, maka habiskan masa yang Allah Ta'ala beri kepada kita ini saki-baki kita pun tak tahu. Mungkin esok, mungkin lusa, mungkin tulak kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka buatlah persediaan untuk pergi berjumpa dengan Allah. Allah firman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Maka buatlah persediaan. Tak kiralah kita ni satu orang doktor. Tak kiralah kita ni satu orang cikgu. Tak kiralah kita ni satu orang ustaz ke. Apa sahaja titel kita, orang panggil kita macam mana pun kita, semua akan menemui kematian. Apa dalil, apa tandanya kita akan mati? Mak kita telah meninggalkan kita yang masih ada, alhamdulillah. Ayah kita telah meninggalkan kita, maka kita juga suatu hari nanti akan pergi bertemu dengan Allah. Semaklah amalan kita, muhasabah diri kita sebelum kita nak tidur. Semak amalan kita. Aku ni baca Quran banyak mana dah. Amalan-amalan yang lain, zikir kita, sedekah kita, cek balik amalan kita. Sudahkah cukup untuk kita pergi bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mudah-mudahan bila kita meninggal dunia, Allah matikan kita dengan husnul khatimah. Allah tak matikan kita dengan su'ul khatimah. Mudah-mudahan, insya-Allah. Sambung ke soal apa, cikgu? 197, ha? Tidak. Yang B itu di antara adab-adab bagi seorang tetamu. Betul tak? Kalau buku baru lain sikit. Buku Ahad Merah tu lain sikit. Betul tak? Betul. Adab-adab bagi seorang tamu. Betul tak? Baik tak? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah bagi berkat apa yang kita mengaji. Orang yang mengaji bukan dengar telinga kanan, keluar telinga kiri tak beramal. Tapi orang yang mengaji ialah dengar betul-betul, balik set lagi cerita kat makcik, cerita kat tok, cerita kat kakak, apa yang anda mengaji. Mudah-mudahan ada manfaat. Itu yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Adab-adab bagi seorang tetamu. Adab-adab bagi seorang tetamu. Yang pertama, dianjurkan bagi seorang tetamu untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum. Kepada tuan rumah ketika baru datang, masa mai kita bagi Assalamualaikum, ucapkan Assalamualaikum. Itu paling pendek lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Panjang sikit. Selalu Assalamualaikum saja kita ni, no? Ketika baru datang dan juga ketika pulang. Maka masa nak balik tu, Assalamualaikum. Balik dulu. No? Adapun adat kita, kita bersalam. Kita nak balik, kita bersalam. Maka dah bersalam, habis selesai bersalam, kita nak beradab, bagi salam. Assalamualaikum. Ucapkan salam.
Berdasarkan sabda Rasulullah, idzantaha ahadukum ilal majlis, jika kalian telah sampai ke tempat tujuan, maka falyusallim, maka ucapkanlah salam. Bila kita sampai, bagi salam. Bagi salam pun ada adab dia juga. Jangan bagi salam masa orang duk mengajak. Ni orang duk tengah mengajak ni kan, dia main bagi salam. Dia main depan-depan, Assalamualaikum Ustaz. Kena 10 orang main bagi salam, bagi tak boleh mengajak orang tu ya. Ada cara dia juga, ada gaya dia juga. Lepas tu, Nabi bersabda, fa idza arada an yaquma falyusallim. Dan jika akan keluar, masa kita nak keluar tu, masa keluar dari tempat tersebut, maka ucapkanlah salam. Falyusallim. Falaysatil ula bi ahaqqi minal akhirah. Ucapan, maka ketahuilah ucapan salam yang pertama bukan berarti lebih utama dari yang terakhir. Dua-dua ada saling melengkapi di antara satu sama lain. Yang kedua, kita adab sebagai tetamu ni meminta izin ketika akan pulang. Bukan nyong balik macam tu saja. Minta izin dulu. Ni saya nak balik dah. Orang Melayu kita bagus tu, beradab, no? Pi kenuri ke pi mana ke? Ni saya minta izin dulu nak balik dah, no? Assalamualaikum. Minta izin dulu. Yang kedua. Seterusnya, bagi tetamu lelaki, maka janganlah duduk di depan pintu bilik. Kamar ni bilik yang dikhususkan untuk tetamu perempuan. Nak cerita kepada kita, Islam ajak kita ada 2 ruang tamu di rumah kita. Orang Melayu kita 1 ruang tamu saja. Tapi Islam ajak kita ada 2 ruang tamu. 1 ruang tamu untuk lelaki, 1 ruang tamu untuk perempuan. Kalau kita pergi di negara-negara Arab, mereka mengamalkan apa yang diajarkan. Maka kita juga disarankan untuk mengamalkan apa yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Kalau boleh ada 2 ruang tamu. Islam tidak membenarkan di antara lelaki dengan perempuan duduk sekali. Dia akan bertentang mata apa semua. Itu Islam tak berapa nak galakkan. Kalau boleh. Sebab tu dalam adab ni di sini dia sebut, bagi tetamu lelaki jangan duduk di depan pintu. Sebab kita nampak orang perempuan. Tu, cerita dia. Dia nampak bini dia, bini tuan rumah. Dia nampak anak tuan rumah. Nampak orang perempuan. Maka Islam sangat menjaga aurat. No? Lebih-lebih lagi tengok muka apa semua, maka Islam sangat-sangat jaga. Yang dikhususkan untuk tamu perempuan, begitu pula sebaliknya. Orang perempuan pula duduk dekat-dekat, duduk tengok orang lelaki. Itu tak kena. Nah? Yang keempat, tidak memandang ke arah tempat keluarnya makanan. Tengok, makan apa tu? Mereka masak apa tu? Tu. Kurang adab. No? Tengok, tu dia nak masak dah. Sikit lagi. Maka sebaiknya adab dia jangan duduk tengok tempat tang mana keluar makanan. Yang kelima, apabila makanan yang dihidangkan telah dimakan. Dia pun dah hidang dah. Kita ni sebagai tetamu, kita dah orang kata, dah makan dah. Maka dianjurkan bagi seorang tetamu untuk mendoakan pemilik rumah. Tiap-tiap kali kita pergi rumah orang, kita baca doa ni. Nah? Amal ni, nah, dengan doa berikut ini, akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Malaikat berselawat ke atas kamu, orang yang jamu makan. Wa tanazzalat alaikumur rahmah was sakinah. Kita minta supaya diturunkan rahmat, ketenangan ke atas tetamu. Apa ni tuan rumah? Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah sebut kamu. Allah Taala sebut apa nama tuan rumah itu di kalangan para malaikat-malaikatnya, no? Yang keenam, bagus ni. Tok guru kita banyak amal, no? Baca doa ini. Yang keenam, dianjurkan bagi seorang tetamu untuk segera minta izin pulang. Jika makan atau minuman yang dihidangkan oleh tuan rumah telah selesai dimakan atau diminum.
Jangan duk lepak lagi. Dah habis selesai makan minum. Jangan duk lepak lagi dengan duk sembang lama. Kawan ni sampai duk sengguk-sengguk dah. Bila nak balik tu Pak Long ni, lama duk sembang. Dia kata dalam hati dia lah. Nak, dia sembang dalam hati dia. Pak Long ni bila nak balik ni, lama sangat ni. Noh. Islam ajak kita, Quran sendiri. Allah Ta'ala firman dalam Quran. Noh. Kecuali jika terdapat uzur, pening kepala ke apa ke tak boleh nak keluar lagi. Itu contoh lain lah. Kalau kata habis-habis makan apa semua tu. Berdasarkan firman Allah. فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث. Allah cerita dalam Quran. Allah rakamkan dalam Al-Quran. Dan jika kalian telah selesai makan, maka keluarlah kalian. Dan janganlah kalian senang memperpanjangkan percakapan. Dah habis makan, adab dia balik Jangan nak tunggu tuan rumah kata, sudah lah aku tak larat ni semua. Nasib baik tuan rumah, tak ada malu juga nak abang. Kena malu abang kat kita tu. Allahu Akbar. Maka kita sendiri kena faham lah. Antara adabnya, bila kita pergi rumah orang, dah habis dia jamu makan, balik lah. Dalam kitab Al-Mawsu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah dijelaskan yustahabbu lidhaifi alla yutila al-julus min ghairi hajatin ba'da al-faraghi min al-akli bal yasta'dhinu rabbal manzil wa yansarif. Dia habaq tadilah, bila dah habis makan terus jangan duduk lama-lama, terus kita balik. Bahkan tuan rumah izin pun kalau boleh jangan duduk lama-lama lah, sebaiknya balik. Yang ketujuh, tidak diperbolehkan bagi seorang tetamu untuk duduk lebih dari 3 hari kecuali dengan redha pemilik rumah. Kita nak duduk rumah adik-beradik kita ke rumah siapa ke, kalau boleh jangan lebih daripada 3 hari. Berdasarkan sabda Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu jaizatuhu yawmun wa laylatun. وَالضِّيَافَةُ 3 أيام فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka muliakanlah tetamunya. Siapa yang beriman pada Allah dan juga hari kiamat, maka dia kena mulia tetamu dia. Batas penghormatannya iaitu sehari semalam. Dan waktu bertamu adalah lebih kurang selama 3 hari. Adapun kalau lebih, Nabi kata, maka termasuk sedekah. Itu sedekah kita yang kita bagi kat dia. Dan tidak dihalalkan baginya untuk tetap tinggal di rumahnya sehingga memberatkan pemilik rumah. Jadi, tuan rumah jadi payah, tuan rumah jadi berat, maka itu tidak dibenarkan dalam Islam. Kalau kata tuan rumah selesa, maka silakan. Itu adalah sedekah, kata baginda Nabi SAW. Kita masuk tajuk yang baru, adab dengan jiran. Adab dengan jiran. Di antara adab-adab dengan jiran ialah tidak menyinggung perasaan jiran dengan perkataan. Macam-macam zaman lah ni, orang viral lah, apalah, tak puas hati dengan jiran ke apa semua, cerita habis dalam media sosial. Habis. Satu Sungai Petani tahu. Allahu Akbar. Tak apa nak kena cara tu. Tidak menyinggung perasaan tetangga iaitu jiran dengan perkataan ataupun perbuatan. Perkataan kita kata kat dia apa semua. Yang kedua perbuatan. Kita tak cakap tapi perbuatan kita tu. Kerana hukumnya adalah haram. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. 3 kali Nabi kata. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Qila, wa man ya Rasulullah? Sahabat tanya, siapa? Siapa wahai Rasulullah? Qala alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Beliau berkata, seorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Maknanya jiran dia tak bebas daripada gangguan.
Yang kedua, tidak mengganggu keluarga jiran atau pembantunya. Juga tidak merosak barang-barang milik jiran. No, bukan hak aku, mampu pi ya. Rosak pi lah. Tu. Nah. Berdasarkan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qalu ya Rasulullah fulanatun tasumun nahar wa taqumul lail wa tu'zi jiranaha qala hiya finnar. Daripada Abu Hurairah katanya mereka bertanya, wahai Rasulullah, ada satu orang perempuan, dia ni berpuasa di siang hari, di malam hari dia qiyamul lail, wa tu'zi jiranah, dan dia menyakiti jiran dia. Perempuan tadi ni menyakiti jiran dia. Maka Nabi SAW bersabda, perempuan tadi berada dalam neraka. Perempuan tadi berada di dalam neraka. Sahabat bertanya lagi, wahai Rasulullah, qalu ya Rasulullah, fulanatun tusallil maktubat. Satu orang perempuan ni dia rajin semayang yang fardu. Wa tusaddaqu bi atwaril minal aqiti. Dan dia bersedekah. Perempuan dan dia bersedekah dengan beberapa biji keju. Wala tu'zi jiranaha, akan tetapi dia tak pernah mengganggu jirannya. Maka beliau berkata dia di dalam syurga. Ini sabda baginda Nabi SAW yang kita kena ambil perhatian, no? Satu orang yang sering berpuasa, bangun tahajud, tapi dia menyakiti jiran dia. Jiran dia tak seronok dengan dia. Saya biasa dengar satu orang main cerita kat saya. Saya dengar je lah, saya pun tak sebut nama. Ada hak jiran main balintai pun ada, gaduh main balintai. No? Punya tak suka, gaduh. Ada hak mulut, ada hak macam-macam. Maka kalau boleh kita sabarlah sebaik-baik yang mungkin. No? Yang ketiga, mempelajari hak-hak berjiran sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah dalam sabdanya, inna min haqqil jari ala jari. Sesungguhnya di antara hak-hak jiran atas jirannya, iaitu idza marida an ya'udahu. Apabila dia sakit, kita pergi ziarah dia. Alhamdulillah, bagus di taman kita ni duk tengok. Dengar kata kawan kita sakit, pergi ziarah, bagus duk amal dah ni, bagus. An yatba'a jinazatahu, hak ni kurang sikit ni, hak ni. Mengiringi jenazah ni, kita punya hubung kita jauh. Kadang-kadang pakai semayang tadi, lepas tu tak pi dah. Kalau boleh jiran kita pi lantak sampai ke apa ni, di sana Taman Kelisa, no? Jauh kan hubung kita. Kalau hubung kita duduk dalam tu ya dulu, alhamdulillah dekat nak pergi hantar lah, jauh nak kena pi. Maka kalau boleh lebih-lebih lagi jiran kita, maka kita hantar sampai ke yang lahat. Wa iza istaqradahu, hendaklah dia ikut makam. Dan kalau kata jiran kita nak pinjam duit dia tak ada, maka kita bagi pinjam. Ayyuqridahu. Wa idza asabahu khairun, dan jika dia mendapat kebaikan, maka ucapkanlah selamat. Dia dapat pangkat, naik pangkat ke, tahniah, kita kata kat dia. Dia dapat pergi haji ke, tahniah. Apa sahaja kebaikan yang dia dapat, kita ucapkan. Jika dia tertimpa musibah, anak meninggal dunia ke, apa sahaja, maka bertakziahlah. Takziah ni bukan ucap takziah. Ada orang, hari tu anak saya meninggal dunia, dia main kat saya. Saya pun tak boleh nak habaq lah depan-depan dia. Takziah, ucapan takziah ni ialah kita pi kat dia, kita habaq kat dia, sabarlah. Dok, orang kita kadang-kadang dia main jumpa kita, dia kata salam takziah.
Ucapan takziah itu dalam kitab ni nanti kita akan jumpa. Tak sampai lagi ya. InsyaAllah nanti kita jumpa. Sabarlah, Tuhan nak bagi ganjaran yang besar tu. Itulah ucapan takziah. Bukan pergi habang kata salam takziah. Dalam WhatsApp pun dengar kata kawan kita meninggal dunia. Maka tulislah. Sabarlah dengan kematian tersebut. Semoga Allah memberi ganjaran yang besar. Ini yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, oleh para alim ulama. Nah, mudah-mudahan ada manfaat. Nah, bertakziahlah kepadanya. Bukan nanti mati. Apa sahaja musibah yang dia ditimpa, maka kita habaq ada sabarlah. Dan janganlah meninggikan bangunan rumahnya kecuali dengan izinnya. Kita buat bangunan bagi tinggi sampai tutup habis. Dia kata di sini kerana hal tersebut dapat menghalangi tiupan angin ke rumahnya. Kadang-kadang ada orang buat rumah 2 tingkat tinggi. Tanya dulu jiran, boleh tak aku nak buat ni? Sampai angin tak mai rumah dia. Tu. Ini sabda Nabi, bukan saya kata. Kok ada orang terasa. Sabda Nabi ni saya baca balik dalam kitab. No? Siapa buat rumah, jaga hak jiran. No? Sampai angin tak masuk dalam rumah dia. Kita buat bangunan tinggi sampai menghalang. No? Kena jaga. Kerana hal tersebut dapat menghalangi tiupan angin ke rumahnya. Dan jika kamu membeli buah-buahan, kita beli durian ke, beli buah mutan ke, kita beli buah apa-apa ke, ni adab nah Nabi SAW ajak kita ni. Maka berilah pada dia. Jangan lupa. Bagilah pada dia. Dan jika kamu tidak ingin memberi, kalau kita tak mau bagi kat jiran kita, Nabi ajak ni, maka masukkanlah buah-buahan tersebut secara sembunyi-sembunyi. Jangan duk tunjuk. Ni menunjuk tak bagi. Allahu Akbar. Nah, jaga. Dan janganlah memberikan sesuatu kepada anak-anaknya yang kecil yang dapat menyebabkan mereka anak-anak jiran yang lain marah atau cemburu. Kawan ni ada macam ni, kawan ni tak ada macam ni. Mereka akan cemburu. Jaga hati jiran. Mungkin jiran kita duit tak ada masa tu, nak jaga. Yang keempat, berziarah ke rumah jiran pada setiap jangka waktu tertentu. Tidak terlalu sering. Selalu kerap sangat. Tak disarankan. Berdasarkan sabda Rasulullah, zur ghibban tazdad hubban. Sedap ayat ni. Zur ghibban tazdad hubban. Oh, sedap ayat ni. No? Berkunjunglah pada setiap jangka waktu tertentu. Jarang-jarang kita pergi. No? Kalau pergi sedia-sedia ni, dia tak mai kasih sayang. Dia mai lama-lama sekali, dia mai kasih sayang. Berkunjunglah pada setiap jangka waktu tertentu, nescaya akan bertambahlah rasa kecintaan di antara sesamamu. Jarang-jarang jumpa, rasa kasih sayang di antara satu sama lain. Yang kelima, memberikan bantuan jika jiran tersebut membutuhkannya, memerlukannya lah. No? Memerlukannya. Yang keenam, tidak membiarkan jiran dalam keadaan lapar. Ini cerita ni, Allahu Akbar. Kita biasa dengar selalu, kita duk rajin ulang cerita yang sama. Dia ni rajin pergi haji, dia ni rajin pergi umrah. Jiran sebelah ni, satu hari bini dia mengandung. Bila bini dia mengandung, bukan mengandung kot. Wallahualam, saya pun tak ingat mengandung ke apa ke. Tapi bini dia teringin bau hak jiran masuk tu. Sampai bini dia kata, hang tolong pergi minta sat dekat kawan tu. Tolong pergi minta sat. Aku lapar sangat, bau orang kata mengancam. Maka pergi minta kat jiran sebelah. Kawan ni tiap-tiap tahun pergi Mekah. Tiap-tiap tahun pergi umrah. Duit banyak. Jiran sebelah ni dia pergi minta. Maka jiran tu kata, aku makanan ni halal bagiku, haram bagi kamu. Dia pun pelik. Uish, pasal apa ni? Oh, rupanya jiran dia lama dah tak boleh makan. Dia ambil bangkai keldai. Potong-potong buat masak. Sejak daripada itu dia bertobat kepada Allah.
Aku ni pergi umrah sedia-sedia, duit ada. Pergi haji sedia-sedia, duit ada banyak. 100,000, 200,000 boleh bayar. Tapi jiran sebelah, aku tak pernah ambil kisah pun. Dia duit tak ada. Dia duit macam ni tak ada apa semua, susah apa semua. Ayah, zaman lah kita tak boleh nak baca. Kita kata, kawan ni, kereta besar, naik Velfire. Rumah besar. Saya biasa. Orang yang mengurus jenazah, dia pun main cerita kat saya. Ustaz, dia minta kat kami nak pinjam duit, Ustaz. Duit tak ada, Ustaz. Wahai bini laki bini kerja pangkat tinggi, Ustaz. Sebab apa? Hutang belabak. Duit tak ada. Sampai nak makan pun tak ada duit. Tu kata tu. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita nampak dari segi kita nampak dari segi tanggungan anak ramai. Kita tengok dari segi orang kata dari luaran kita nampak macam cukup, tapi tak cukup. Jangan kita menilai satu orang tu dengan kita kata, dia ni boleh beli hak ni, dia ni boleh beli hak ni. Mana tahu? Bulan tu dia terdesak. Dia terpaksa untuk ni. Maka kita kena lihat-lihat jiran kita. Tanya-tanya jiran kita makanan cukup ataupun tidak. Ni Nabi SAW yang sudah beritahu sendiri. Kadang-kadang kita aku balik tutup pintu, mampu bigat ikut lah. Tapi Nabi SAW beritahu, Nabi kata tidak membiarkan jiran dalam keadaan lapar. Maka dia bertobat pada Allah. Sejak daripada itu dia mengambil tahu tentang jiran-jirannya yang tidak makan, yang tidak apa semua. Mudah-mudahan Allah ampun dosa kita. Pupuk ada jiran kita yang makan pun tak cukup. Keperluannya tak cukup. Nak beli susu anaknya pun tak cukup. Kemungkinan ada. Tapi kita tak tahu. Tidak membiarkan. Berilah kemakanan untuknya sesuai kemampuan. Berdasarkan sabda Rasulullah, laisal muslim alladhi yashba' wa jaruhu ja'i'un ila janbih. Bukanlah termasuk seorang muslim, orang Islam yang baik jika dia membiarkan jirannya dalam keadaan lapar. Sedangkan dirinya dalam keadaan kenyang. Mudah-mudahan Allah ampun dosa kita. Kita pun tak tahu. Jiran kita ni 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, 40 belakang, 40 atas, 40 bawah. Kalau kira macam tu, apa? Dari segi Islam, tu jiran, dikatakan jiran. Semua ni dekat rumah saya semua pakai jiran habis. Maka ambil tahulah. Sabda Nabi SAW lagi, Rasulullah bersabda kepada sahabat Abu Zarrin, Ya Aba Zarrin, idza tabakhta maraqatan fa'aksiru ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Wahai Abu Zar, jika kamu memasak maraq, iaitu kuah, maka perbanyakkanlah airnya. Zaman-zaman dulu nak buka puasa apa semua, kita boleh jumpa lagi. Jiran-jiran apa semua pakat duk bagi aku, bagi kuih, bagi apa semua. Suasana tu ada, bukan tak ada. Zaman lah pun ada lagi, tapi kurang. Ini yang Wahai Abu Zar, Nabi kata, jika kamu masak kuah, maka perbanyak kuah, perbanyak air, dan saling berbagilah dengan tetangga. Ini yang disabda oleh baginda Nabi SAW. Yang ketujuh, menjenguknya ketika dia sedang sakit. Allah, saya bisa mengajar. Orang WhatsApp kat saya. Fikir muslimat WhatsApp kat saya. Assalamualaikum Ustaz. Anak murid Ustaz ni rajin main mengaji dengan Ustaz, dia kata. Tapi saya sakit aksiden ni, tak ada seorang pun main tengok. Saya nak kata apa, saya sengak betul ya. Waalaikumsalam, minta maaf. Ada orang main WhatsApp kita. Anak murid Ustaz ramai ni Ustaz. Ustaz duk mengajar. Tapi bila saya sakit, seorang pun tak main. Allah Akbar. Kita nak kata apa, tak nak kata apa, sengak betul. Minta maaf dah. Rajin bagus.
Apa-apa Ustaz lagi buat khatam Quran, Ustaz lagi buat majlis tu, Ustaz lagi buat majlis ni. Saya accident tak pernah main tengok saya sakit. Allahu Akbar. Nak kata apa? Jadi bila kita tak rasa kalau kita tak sakit. Kalau kita sakit, kita akan rasa sensitif hati kita. Selama ni aku duduk sembang dengan dia kat masjid, duduk jumpa tak ada masalah pun. Pajin ni tegak-tegak aku dengar aku accident, tak ada duduk main langsung. Allahu Akbar. Lebih-lebih lagi kepada jiran kita. Kalau dia sedang sakit, pergilah jenguk dia. Yang ke-8, tidak ikut campur dalam urusan sang tetangga. Maknanya urusan jiran. Pergi tanya, sibuk. Ada masalah tu, pergi tanya. Macam mana? Ambil tahu. Jangan ambil tahu terlebih lah. Ambil tahu pasal orang kata yang perlu, tak ada masalah. Yang ke-9, menghadiri acara yang diadakan oleh jiran jika tidak terdapat halangan. Kalau tak ada halangan apa-apa, dia panggil pergi kenuri, maka kita pergi. Yang ke-10, mengucapkan selamat jika jiran berada dalam kegembiraan. Tahniah, macam kita kata tadilah. Yang ke-11, menunjukkan rasa gembira ketika mereka berada dalam kegembiraan. Dia gembira cerita kat kita ni, kita muka Allah, com. Kita pun tu gembira dengan dia. Allahu Akbar. Yang ke-12, memaafkannya jika dia berbuat salah. Kalau dia buat salah, maaf. Bertolak ansur. Tak apalah nak buat macam mana. Benda dah jadi, tak apalah. Okey, harmoni. Jenis jiran aku ni. Jenis nak bergaduh tu. Allahu Akbar, minta simpan. Dalam kitab ni juga dia kata jiran ni, kalau kata jiran ni hak baik, maka rumah tu akan jadi mahal bila kita nak jual. Sebab jiran tu baik. Tapi disebabkan buruknya jiran tersebut, rumah tu jadi murah. Walaupun rumah tu mahal, dia jadi murah. Aku pun tak kelapak duduk lah. Kalau jiran macam tu. Alhamdulillah. Yang ke-13, tidak memandang barang atau makanan yang dibawa oleh jiran ke rumahnya. Usya, buka tikap. Tahu dah, balik darian lah ni lah. Darian sekilo RM10 contoh. Balik Mu'tan lah ni. Dia balik dah, tak bagi kat kita langsung. Itu adab dia lah, jangan duk tengok. Yang ke-14, jaga rumah dia. Kalau dia pergi mana-mana, kita jaga, tolong tengok. Lebih-lebih lagi di taman ni, ada sahabat kita hilang motor. Motor duduk dalam, dia kata duduk dalam apa pagar, hilang. Yang ke-15, nasihat jiran secara lembut, jangan kasar. Jika dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Yang ke-16, tidak mengintip pintu mereka. Tengok. Dengan tujuan hanya untuk melihat kehidupan mereka. Mereka ni macam ni. Mereka ni macam ni. Tengok. Itu tak dilarang. Yang ke-17, menjaga kehormatan jiran. Kerana hukumnya adalah wajib. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, kehormatan jiran atas jiran yang lain, maka kedudukannya adalah seperti kehormatan ibunya. Macam mana kita hormat ibu kita, macam itulah kita hormat jiran. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, malaikat Jibril selalu berwasiat kepadaku untuk menjaga jiran. Sampai aku mengira sesungguhnya dia akan mendapatkan hak waris. Nak abang kata punya baik tu sampai kata dia ni macam adik-adik kita kata tu. Tu. Kita buat jiran kita tu macam adik-adik. Tu. Yang ke-18, berbuat baik dan tidak berbuat buruk terhadap jiran, kerana kebaikan dan keburukan seorang dapat diketahui dari pujian atau celaan jiran dia. Kita nak tahu dia tu baik ke tak baik, kita pergi tanya jiran dia. Kalau jiran dia kata baik, baiklah. Kalau jiran dia kata, hang tak payah duduk kawan dengan dia lah, maka buruklah. Berdasarkan hadis Nabi SAW, an Kulthum al-Khuza'i qala, atan Nabi SAW rajulun, dari sahabat Kulthum al-Khuza'i, dia berkata, telah datang seorang lelaki kepada Nabi SAW seraya berkata, wahai Rasulullah,
Jika aku telah berbuat baik, maka bagaimanakah cara supaya aku mengetahui bahawa sesungguhnya diriku ni buat baik? Dan jika diriku telah berbuat buruk, maka macam mana aku nak tahu aku ni buat buruk? Maka Rasulullah SAW bersabda, jika jiranmu berkata kepadamu, sesungguhnya kamu telah berbuat baik. Dia ni memang baik, jiran dia kata. Maka kamu telah berbuat baik. Tapi kalau jiran kamu kata, kamu ni buat jahat, kamu ni orang jahat, kamu ni orang tak baik, maka kamu adalah orang yang tidak baik. Yang ke-19 doa yang dibaca oleh Nabi Daud supaya dijauhkan dari jiran yang buruk. Elok diamalkan. Allahumma inni a'udzubika min jaris su. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jiran yang buruk. Wa min zawji tushayyibuni qabla al-mashib. Atau isteri yang menyebabkan rambutku beruban sebelum waktunya. Pening pala dengan bini. Kita minta pening pala dengan bini. Patutnya tak naik uban lagi, tapi naik uban dah. Nah, ini. Wa min waladin yakunu alayya wabalan. Dan dari anak keturunan yang membawa musibah kepada aku. Kita minta kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah aku daripada anak yang bawa musibah. Wa min malin yakunu alayya azaban. Dan dari harta yang membawa azab untukku. Azab. Harta hak kita dapat tu bawa azab kepada kita. Bukan bawa rahmat, bawa azab kepada kita. Dan dari teman yang menipu. Kawan. Kalau kata dia betul, alhamdulillah. Hak jenis menipu ni, Allahu Akbar, kita pun marah. Ambil duit kita. Buat pelari duit kita. Macam-macam dia buat. Allah, tidak simpang. Iaitu yang kedua matanya memandangku sedangkan hatinya menjerumuskan aku. Dua mata dia pandang elok. Tapi hati dia ada nak kena kawan ni. Nak pedajir kawan ni. Nak berjatuh kawan ni. Allahu Akbar. Minta simpang. Dan jika dia melihat kebaikan dariku, maka dia tutupi. Kita minta macam tu. Ada kawan kita. Dia nampak. Maka jika dia melihat kebaikan dariku, maka dia tutupi. Adapun jika dia melihat keburukan dariku, maka dia menyebarkan. Hak tu kita minta simpang. No? Allahumma inni a'udzubika. Faedah. Jiran terbahagi kepada 3 tingkatan. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Jiran yang pertama, jiran yang memiliki 3 hak, iaitu hak Islam, hak jiran dan hak ahli keluarga. Satu pertama hak Islam, yang kedua hak jiran, yang ketiga hak ahli keluarga. Ada kan? Kita kadang-kadang tu kita duduk dengan adik-beradik kita apa semua. Hak ni Pak Lang, hak ni Pak Long, hak ni apa semua. Kalau kita pergi balik kampung apa semua adik-beradik sepatek. Ini tetangga yang memiliki 3 hak. Yang pertama ialah hak Islam, hak tetangga dan juga hak adik-beradik. Yang kedua, tetangga yang memiliki 2 hak, iaitu hak Islam dengan hak jiran saja, bukan adik-beradik dengan kita. Yang ketiga, jiran yang memiliki 1 hak, iaitu jiran yang kafir. Maka dia hanya memiliki hak jiran sahaja. Hak Islam tidak. Faedah yang kedua, batas jarak tetangga. Macam mana kita nak kenal jiran kita ni? Ini Islam ajak kita. Iaitu 40 rumah daripada setiap arah. Itulah jiran kita. Sama ada depan ataupun belakang, simpang kanan, simpang kiri, ditambah lagi atas. Kalau kata rumah flat, 40 atas, 40 bawah. Besar tanggungjawab kita ni, jiran dengan jiran ni. No? Bukan kata jiran nak sebelah rumah kita saja. Tapi jiran depan, belakang, atas, bawah, termasuk jiran. Berdasarkan hadis Nabi SAW, sesungguhnya telah datang seorang lelaki kepada Nabi. Dia mengadu tentang jiran. Maka Nabi memerintahkan sebahagian sahabat untuk menyebarkan kabar mengenai 40 rumah yang termasuk dalam kategori jiran. Al-Imam Zuhri berkata, dengan isyaratnya mengenai batas yang termasuk jiran, dia menunjukkan ke arah depan, ke arah belakang, sebelah kanan, sebelah kiri,
Maksudnya adalah 40 rumah daripada setiap arah. No? Mudah-mudahan apa yang kita dengar hari ini Allah Ta'ala memberi hidayah kepada kita untuk menjadi tetamu yang baik di sisi Allah. Untuk mengamalkan apa yang kita belajar. Yang pertama sekali kita belajar berkenaan dengan adab. Bila kita jadi tetamu, bagi salam. Bila nak balik pun bagi salam. Ucapkan salam lah maksud dia. No? Dan begitu juga mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita jadi jiran yang baik. Begitu juga kita mendapat jiran yang baik insya-Allah, wallahu alam. Yang baik daripada Allah, yang buruk atas kelemahan saya. Nanti kita sambung pula pada bulan hadapan. Tak lama dah ni, bulan 2 dah nak masuk bulan Ramadan. Buatlah persediaan, no? Tak masuk Rejab lagi, tapi tak lambat dah. 18 bulan start tarawih dah, 18 bulan 2. Lambat dah nak masuk tarawih ni. Bersedialah. Tak tahulah kita ni dan ke tak dan, termasuk saya yang bercakap, no? Tak tahulah nak dan ke dan, tak dan ke. Nah, bulan Ramadan ni tak tahu. Maka doalah pada Allah, ya Allah, sampaikanlah kami bulan-bulan Ramadan. Bila Allahumma barik lana fi Rajab, tak lambat dah nak Rajab, no? Wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, no? Insya-Allah mudah-mudahan ilmu yang kita belajar hari ini bukan masuk kanan keluar kiri, tapi menusuk ke dalam hati kita untuk kita mengamalkan insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.